بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Imam disunat menyuruh makmum membetulkan shaf. Disunatkan bagi imam menyuruh para makmum membetulkan shaf sebelum takbiratul ihram. Jika mereka tidak membetulkan shaf, maka hendaklah ia berjalan di celah-celah shaf itu dan membetulkannya. Kemudian barulah ia bertakbiratul ihram. Demikianlah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara tanggungjawab kita melakukan ibadat sembahyang secara berjamaah adalah kita membetulkan shaf. Seperti mana yang disebut di dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ketika mana diqamatkan salat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling ke arah kami, kata Sayyidina Anas. Bila habis qamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling mukanya. Nabi menghadapkan mukanya ke arah kami, lalu kata Nabi, aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. Bebetulkanlah shaf kamu. Watarasu, dan kamu betulkan shaf kamu. Kamu betulkan shaf kamu. Watarasu, dan perkemaskan shaf kamu. Maknanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelaskan tentang sunnah bagi sebagai seorang imam. Dia sebelum bertakbiratul ihram, dia hendaklah menyuruh untuk shaf itu dibetulkan. Baik, alhamdulillah dalam situasi zaman kita hari ini, membetulkan shaf adalah suatu yang dimudahkan kepada kita, ya, di mana kita dapat perhatikan kapet yang dicipta dan pada masa kini amat jelas tujuannya untuk kita membetulkan shaf dengan lebih mudah. Di dalam mazhab Syafi'i, kita membetulkan shaf adalah dengan meletakkan atau menyamakan kedudukan tumit itu. Nah, kita perlu menyamakan tumit, dan apabila tumit kita sama, dengan sendirinya bahu kita akan sama kedudukannya. Diambil perhatian oleh para imam untuk mengingatkan banyak kali tentang pembetul shaf. Baik. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis yang lain, Nabi kata, "Fala takhtalifu." Jangan kamu dalam shaf itu bercabang-cabang ataupun tak samakan shaf kamu,
wa takhtalifa qulubukum, hati kamu juga nanti akan bercanggah. Kesatuan hati adalah suatu kemuliaan, adalah satu kebaikan. Nah, apabila hati kita bersatu, insya-Allah banyak benda yang kita boleh buat. Kekuatan itu ada pada diri kita. Apabila kita itu berbeza, maka banyaklah perbezaan dan banyaklah perkara yang baik kita tak boleh buat. Orang Melayu sahaja berpecah. Jika kita tengok menyorot situasi ini berlaku, bila yang berlaku dalam sembahyang pun berlaku juga. Dalam sembahyang kita boleh berada dalam satu saf, menunjukkan kesamaan kita berada di satu tempat salat. Hari Jumaat ni menunjukkan kesatuan umat Islam. Berada dalam satu tempat sembahyang dengan satu imam, menghadap ke satu kiblat. Tetapi sesama kita dalam saf, orang ni duduk depan, orang ni duduk di belakang, kawan ni duduk begini, duduk begitu. Kata Nabi, fala takhtalifu, ketika kamu melakukan saf, perbetulkan saf kamu. Jika tidak betul saf kamu, fatakhtalifa qulubukum, hati kamu juga akan bercerai-berai. Hati kamu berbeza sesama kamu. Maka di sinilah menampakkan tidak ada kesatuan dalam diri kita. Sama nampak bersatu, zahirnya nampak bersatu, tapi sebenarnya tidak ada kesatuan. Itu yang kita, kalau kita perhati lebih mendalam, bagaimana kita tidak dapat menunaikan tuntutan saf ini, sehingga membawa kepada hati kita juga tidak ada kesatuan sesama kita. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.